pada saya, orang yang dah 20-30 tahun berkahwin pun boleh honeymoon juga. Jika pasangan suami isteri tidak ada langsung honeymoon, ia akan menjejaskan dan membawa kesan negatif kepada emosi pasangan tersebut. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada anda semua penonton Wanita Hari Ini TV3, siaran 3 Disember 2021. Apa khabar semuanya? Hari ini anda bersama dengan saya Hawa dan juga Sugita. Okey, Sugi, macam mana perjalanan datang ke pejabat tadi? Perjalanan biasalah kan, Hawa. Hari Jumaat macam sesak sedikit, tetapi Betul. hari ini saya perasan jalan raya lapang, agak lapang. Lepas tu baru saya macam orang kata sedarlah yang hari ini cuti umum di wilayah Persekutuan susulan kemenangan KL City FC tempoh hari dalam Piala Malaysia. Jadi orang wilayah Persekutuan ataupun mereka di sekitar Selangor yang tidak bekerja hari ini, apa jua aktiviti anda, mungkin anda bolehlah rencanakannya dengan mengikut cuaca yang tidak menentu sekarang ini. Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan orang di sekeliling anda, kerana bukan sahaja kita harus ambil kira apa yang berlaku dalam situasi kes-kes COVID-19. Walaupun kadang-kadang kita lihat bilangan kes menurun, lepas tu kita lihat bilangan kes meningkat seperti yang tertera di kaca televisyen sekarang ni. Bilangan kes yang direkodkan adalah 5,806, tetapi kita juga harus mengambil kira keadaan cuaca kerana Hawa, kita digemparkan dengan berita tanah runtuh di Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands, di mana 2 kenderaan dipercayai ataupun ditemui tertimbus dan 2 lelaki terkorban dalam insiden yang berlaku ini. Memang tidak diduga. Kalau kita lihat dalam kaca televisyen sekarang ini, pasukan bomba tengah bertungkus lumus mengeluarkan mayat mangsa yang tertimbus itu. Jadi takziah kami ucapkan kepada keluarga mangsa. Takziah kita ucapkan kepada keluarga Muhammad Hafiz yang ditemui pada jam 10.46 malam tadi, dan juga kepada keluarga Chi Heng yang ditemui pada jam 9.54 malam. Ya, betul Hawa. Okey, jadi sekali lagi peringatan buat anda, ke mana jua anda ingin keluar, kalau ada apa-apa cuti yang anda rencanakan ataupun perjalanan untuk kerja, pastikan anda jaga keselamatan anda. Jenguk-jenguklah keadaan cuaca dahulu. Yang penting keselamatan diri anda. Amat-amat penting. Baik, kita ke hari ini 3 Disember. Tadi Hawa dah berkata, hari ini 3 Disember, hari Jumaat. Apa yang istimewa hari ini? Cukup istimewa sekali kalau anda perhatikan betul-betul. Hari ini saya dan juga Sugita, kita bergedakan pakaian batik dan diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob malam tadi bahawa tarikh 3 Disember setiap tahun diisytiharkan sebagai Hari Batik Malaysia. Ya, betul. Dan hari ini 3 hari bulan Disember juga Hawa adalah Hari Orang Kurang Upaya Antarabangsa, International Day of Disabled Person, setiap tahun 3 hari bulan Disember. Jadi hari ini tarikh yang cukup istimewa, termasuklah kalau hari ini adalah hari jadi anda ataupun ulang tahun perkahwinan anda, kita sambutnya bersama-sama. Okey, topik pada hari ini, hikayat perkahwinan, pastinya cukup menarik sekali kan, terutamanya kepada mereka yang sudah pun mendirikan rumah tangga. Tapi kalau nak tahu topik apa hari ini, jom kita saksikan rangkuman TikTok ini dulu. You know where I go when we're dancing, handshakes in the Hamptons and getting drunk in the mansions with you. Aku bergetar di satu dia, mataku terbang pada langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi.
vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Ay, 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 I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm Itu dia rangkuman pasangan-pasangan honeymoon. Mungkin yang baru sahaja berkahwin ataupun yang sudah lama berkahwin tapi masih lagi ingin menyemarakkan lagi perkahwinan mereka. Jadi fasa honeymoon tu boleh dilakukan bila-bila masa saja. Baik, bercakap mengenai perkahwinan dan honeymoon, WHI ingin mengucapkan ribuan tahniah kepada penyanyi Datuk Nora Arifin yang telah sah bergelar isteri bersama dengan Dr. Rushdi Ramli. Tahniah sekali lagi Datuk Nora dan juga suami. Dan sekarang ni, sebelum kita nak ke topik kita pada hari ini, kita bersama dengan Hawa dalam segmen Tajaan. Silakan Hawa. Okey, terima kasih Sugi. Dan hari ini kita nak pelajari tentang pajak gadai patuh syariah. Oleh itu, tanpa melengahkan masa, saya bersama dengan Puan Azlizi Mat Lazin, iaitu Ketua Pembangunan Produk dan Kajian Pasaran CBP dalam talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, okey, kalau boleh Puan terangkan kepada kami dan juga penonton wanita hari ini, apa antara kelebihan untuk mendapatkan pembiayaan menerusi Ar-Rahnu berbanding dengan pajak gadai yang konvensional, Puan? Okey, kalau dilihat pembiayaan Ar-Rahnu ini, banyak kelebihannya jika dibandingkan dengan pajak gadai konvensional. Di antara kelebihannya, saya senaraikan di sini kadar keuntungan adalah lebih rendah. Proses penaksiran juga telus di mana ia dilakukan di hadapan pelanggan. Penghantaran notis juga adalah diberi kepada pelanggan untuk yang bagi gadai yang tamat tempoh dan juga yang tidak dituntut. Wang lebihan lelongan juga jika ada akan dikembalikan kepada pelanggan. Tempat simpanan juga adalah disimpan di tempat yang lebih selamat dan dilindungi oleh takaful. Dan akhir sekali tempoh pembayaran balik adalah lebih fleksibel. Okey Puan, dan antara persoalannya juga, apa antara barangan kemas yang diterima di Ar-Rahnu CBP ataupun Co-op Bank pertama ni? Okey, di Co-op Bank pertama ni kita terima banyak jenis barang kemas tapi yang penting diperbuat daripada emas yang punya mutu daripada 750 sehingga 999 So jenis-jenis barangan yang diterima ialah wafer emas, bar emas, dinar emas, shilling emas dan juga barangan kemas. Dan juga nilai pembiayaan yang diberi adalah sangat tinggi, iaitu sehingga 75% daripada nilai emas yang diletakkan ataupun juga dikenali sebagai nilai marhun. Okey. Dan bagaimana pula dengan kempen yang sedang dijalankan oleh Co-op Bank pertama ni, Puan Azlizi? Okey, untuk setakat ini sekarang ni memang Co-op Bank pertama sedang giat menjalankan kempen. Okey, sedikit maklumat mengenai kempen ni ialah kempen ini dikenali sebagai Ingat Ar-Rahnu, Ingat CBP. So tempoh kempen sudah bermula daripada 1 Oktober 2021 sehingga 31 Mac 2022, iaitu selama 6 bulan. So hadiah keseluruhan menarik bernilai lebih daripada RM70,000. Dan hadiah yang paling menarik hadiah pertama adalah berbentuk barang kemas yang bernilai sebanyak RM15,000. Okey, Puan, siapa yang boleh sertai kempen ini, Puan? Okey, semua boleh sertai. Okey, kalau untuk maklumat yang lebih lanjut saya persilakanlah orang ramai yang berkunjung ke cawangan-cawangan CBP di seluruh negara ataupun sila layari atau kunjungi laman web kami di www.cbp.com.my. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Puan Azlizi Mat Lazin, iaitu Ketua Pembangunan Produk dan Kajian Pasaran Co-op Bank pertama CBP. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baiklah, hari ini kita ada satu topik yang cukup menarik sekali untuk kita bincangkan bersama. Tetapi sebelum itu, ayo kita saksikan perkongsian daripada Fetri Yahya dalam segmen Ilham Sanubari. Ilham Sanubari Fitri Yahya untuk wanita hari ini. Minta daun diberi daun, dalam daun ada bidara. Minta pantun diberi pantun, dalam pantun ada asmara. Nak bincang tentang bagaimana bulan madu dalam rumah tangga supaya hari-hari adalah honeymoon. Jadi cabarannya di sini ialah ada yang ingat honeymoon ni hanya kebaikan saja, yang manis saja, sedangkan tidak bersedia untuk daripada yang negatif kepada sesuatu yang positif dan juga membina cinta yang segar. Ada rajuk. Rajuk ni macam negatif, tapi kalau rajuk rindu, rajuk manja akan mencipta satu kelainan dalam hubungan, mencipta matang dan mencipta pelbagai dalam kamar asmara. Tapi tak boleh rajuk yang macam membawa kepada spoil the mood. Rajuk yang kalau berlaku pun biarlah kepada manja, cinta, kasih dan pujuk-memujuk yang begitu bahagia dan romantis. Semoga berseri kamar cinta anda dengan haruman asmara yang berpanjangan. Ilham Sanubari Fetri Yahya untuk Metro FM, info terkini dan muzik. Terima kasih Fetri Yahya. Boleh merajuk tapi merajuk yang manja-manja lah. Baik. Boleh diterima katanya. Dengarkan Bulletin FM untuk update berita terkini secara tepat dan cepat. Dan stream Bulletin FM di laman web bulletinfm.audio atau aplikasi Audio Plus Bulletin FM. Info terkini dan muzik sepanjang zaman. Boleh muat turun aplikasi Audio Plus sekarang juga. Okey, seperti yang dikatakan oleh Fetri Yahya sebentar tadi, merajuk sikit-sikit tak apa, merajuk manja-manja tak apa, jangan lama-lama. Hari ini topik kita adalah hari-hari honeymoon. Jadi anda bolehlah terus ke laman Facebook atau Instagram untuk kongsikan macam manalah anda menyemarakkan lagi perhubungan sesama suami, keluarga anda untuk menjadikan hari-hari honeymoon anda. Dan hari ini kita akan bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa sekali. Nak tahu siapa? Sekejap lagi lah. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Sayang, sayang tahu tak? Malam ni sayang cantik sangat. Macam bidadari. Sayang ni cantik sangat. Abang ni dah kenapa? Abang mata biat Saya pakai macam ni, selekeh macam ni, abang cakap saya cantik. Kalau ia pun nak bawa saya makan macam ni dengan lilin bagai semua, bagilah tahu awal. Bolehlah saya bersiap untuk abang. Ini pakai macam ni, kata macam bidadari. Tak apa-apa je abang ni. Tapi abang ikut je lah. Selalunya bila orang putih nak bagi bunga, dia akan buat macam ni. For my trip. Sweet ke tak tu? Sweet ke tak? Sweet kan? Dia kata pakai macam ni pun panggil bidadari. Candlelight dinner dapat bunga. Itu dia sedutan drama romantika Bulan Madu. Dan biasalah Hawa kan. Biasa bila kita cakap honeymoon ni, orang akan fikirkan yang kena mewah, kena pergi percutian ke luar negara dan buat benda-benda yang akan orang kata rasa sweet-sweet lah kan. Wah, tengok kat Instagram cantik gambar. Betul, itu satu. Lagi satu, honeymoon ni bila awal-awal perkahwinan je. Jadi hari ni kita nak tahu apa sebenarnya persepsi orang lah mengenai honeymoon dan sepatutnya kita tukar tak persepsi itu. Jadi kita bersama dengan Encik Syaiful selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Encik Syaiful sihat? Alhamdulillah sihat seadanya, syukur. Terima kasih. Bila pergi honeymoon tu Encik Syaiful? Saya baru pergi beberapa bulan yang lepas. Oh, dah sempat lah. Tapi honeymoon pun satu family lah. Okey, ini lain sedikit honeymoon bersama dengan family. Jadi mungkin Encik Syaiful boleh terus kongsikan apa sebenarnya yang boleh kita fahamkan dengan honeymoon ataupun fasa honeymoon ni memang
honeymoon bila kita berkahwin sahaja ke lepas kita berkahwin pun berterusan? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton wanita hari ini. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini topik yang saya rasa menarik untuk dibincangkan dan saya dapat rasakan aura semangat pengacara dua orang hari ini iaitu Hawa dan juga Sugita tentang topik yang nak bincang pada hari Tak pernah honeymoon, tak pernah pergi honeymoon. Itulah tu. Tapi dia punya semangat dia tu lain macam lah. Okey, sebelum saya nak pergi untuk menjawab soalan yang Sugita tanyakan tadi, saya dulu nak bertanya kepada dua pengacara. Dia asyik tanya panel kan. Kali ni panel nak tanya pengacara. Okey, saya nak mulakan dengan Sugita dulu kan. Apa yang Sugita faham tentang honeymoon? Okey, bagi saya lah kan, walaupun tak pernah pergi honeymoon, biasa kita kaitkan dengan dua orang sahaja sebagai pasangan suami isteri yang pergi honeymoon. Tapi saya rasa kalau kita ada dah family, dengan satu keluarga tu pun kita boleh pergi honeymoon. Apa jua aktiviti. Kita berkebun pun boleh dijadikannya sebagai honeymoon. Dia best, sweet-sweet. Kita tanya Hawa pula. Wow. Hari ini kita bertukar. Mungkin rancangan lelaki hari ini. Lelaki hari ini. Hari amat lah. Jangan marah. Okey. Apa yang Hawa harapkan bila pergi honeymoon? Okey, apa yang harapkan ialah ketenangan. Masa itulah kita nak kenal lagi antara satu sama lain walaupun dah bertahun-tahun kan. Masa itulah kita nak ingat balik kenapa di awalnya kita pilih untuk kahwin kan dan macam mana kita nak teruskan lagi kebahagiaan tu. Okey, terima kasih. So, tuan-tuan penonton yang saya kasih sekalian, hari ini kita mendengar jawapan daripada teori sebab dua-dua ni bujang terang-terang jadi mereka menyatakan teorinya takrif bagi honeymoon itu sendiri. So, yang saya nak bawa pada hari ini, saya tidak mengatakan apa yang Sugita tu salah ataupun Hawa sampaikan ada salah. So, maksudnya setiap manusia mempunyai persepsi yang berbeza-beza terhadap honeymoon itu sendiri. So, dan topik kita hari ini kita membincangkan tentang tiap hari honeymoon. Betul tak? Betul. So, dia terlalu subjektif untuk kita spesifikkan bahawa honeymoon ni mesti macam ni. Tetapi yang saya nak katakan bahawa bila sebut saya tentang honeymoon ni, apa yang Sugita kata betul, apa yang Hawa katakan betul dan biasanya kajian di lapangan pun akan mengatakan benda yang sama iaitu dia tak lari daripada yang pertama masa. Iaitu masa yang kita peruntukkan bersama dengan pasangan. Kalau tak ada masa tu tak adalah namanya honeymoon, betul? Takkanlah duduk sorang-sorang diteman dik kucing ke, diteman dik binatang ke. Dia tak jadi honeymoon macam tu dengan pasangan, betul? So yang pertamanya masa, yang keduanya dia mencapai ataupun mencari yang dinamakan sebagai kebahagiaan daripada aktiviti tersebut. Maka kalau ada dua perkara ini, maka lahirlah yang kita katakan tadi tu honeymoon. Sebab dia tak dipisahkan. So kalau kita kata kita nak mencari kebahagiaan semata-mata tanpa ada mendapat masa daripada pasangan terbaik, so dia tak jadi juga. So kalaulah kita katakan kita nak ruangkan masa je tapi pergi bertengkar, bergaduh dan sebagainya, pun tak jadi apa. Betul. Itulah Encik Syaiful. Bila kita cakap tentang honeymoon ni juga, dia tak semestinya lokasi tau. Tak semestinya nak kena pergi ke hotel, nak kena pergi ke pulau-pulau peranginan baru dikatakan honeymoon. Emosi ni pun kita cakap honeymoon juga. Tapi bila dikatakan hari-hari honeymoon ni, seolah-olah hari-hari happy, tak ada konflik langsung. Macam mana tu? Selepas sini Lepas sini. Di situ ada ketenangan hari-hari honeymoon. Dan Hawa dan Encik Syaiful, kita nak dengar apa kata orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Pada saya, orang yang dah 20-30 tahun berkahwin pun boleh honeymoon juga. Nak mengeratkan lagi hubungan suami dan isteri, nak create new momen-momen manis yang baru. Dan bila kita ingat kepada momen tu kan, kita rasa lebih seronok lagi, lebih meriah, lebih ceria lagi hubungan tu. Dan kalau tiada langsung honeymoon dalam masa setahun, jadi hubungan jadi agak hambar di situ. Honeymoon akan menjadi momen yang tentunya ingin selalu dikenang. Kita dapat mengenali pasangan halal kita dengan lebih rapat, masa untuk bersantai-santai, berbincang dari hati ke hati. Kekangan masa mungkin akan berlaku pergaduhan atau perselisihan faham kerana kita tiada masa untuk berbincang dengan pasangan. Bagi fahaman saya juga, dalam sesebuah perhubungan, honeymoon ni perlu ada pentingnya untuk mengekalkan semula ataupun mengembalikan kenangan-kenangan macam cinta pertama kita dulu, dan juga mungkin ada me time, ada spend time family dan keluarga, anak-anak
dan paling penting, paling utama ya, kita recharge balik hubungan dan tenaga antara suami isteri. Jika pasangan suami isteri tidak ada langsung honeymoon, ia akan menjejaskan dan membawa kesan negatif kepada emosi pasangan tersebut. Pandangan saya sendiri adalah di mana sekurang-kurangnya at least setahun sekali ataupun why not kita letakkan dalam 3 bulan sekali adalah antara tempoh waktu yang baik untuk kita melakukan honeymoon bersama suami isteri. Amboi, macam-macam jawapan yang dikongsikan tu kan. Apa pun kita nak tanya jugalah pengalaman daripada tetamu selebriti kita pada hari ini, tetamu yang cukup istimewa sekali bersama kita di Wanita hari ini. Hari ini kita bersama dengan Datin Rebecca Nur Al-Islam Ahmad di studio. Khabar Datin? Khabar baik, alhamdulillah. Apa Terima khabar kasih. semua? Sihat. Alhamdulillah, itu paling penting. Terima kasih luangkan masa untuk kita hari ini, Datin. Terima kasih. Okey, topik hari ini cukup membahagiakan ya, hari-hari honeymoon. Kita nak dengarkan pendapat Datin Rebecca dulu. Aduh. Kita kena raikan Datin. Kita kena raikan dua host ni. Aduh, hari-hari honeymoon. Sebelum tu saya nak tanya, tiga-tiga ni dah berpunya ke? Saya dah, setakat ni saya dah. Kami baru saja berkongsi. Dua-dua tak pernah honeymoon. You all belum berpunya. Okey. Hari-hari honeymoon ni memang kena ada. Sebab kalau orang kata kalau kita tidak menyemarakkan cinta dalam suasana berumah tangga tu difficult untuk kita nak orang kata nak mempertahankan rumah tangga sebab marriage ni bak kata orang is not easy. Nampak easy tapi tidak semudah yang dijangka. Betul. Kan kadang-kadang ada orang baru 2 tahun kahwin dah dah diberi dugaan. Betul. Kan kadang-kadang 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun, kadang-kadang tak ada anak diberi dugaan, kadang-kadang anak ramai pun diberi dugaan. Jadi macam mana untuk kita nak mencari orang kata mencari kebahagiaan tu yang orang kata boleh lebih lama, boleh sampai insya-Allah kalau kita kahwin ni kita nak sampai ke jannah. Kalau boleh tak naklah 2 tahun, 3 tahun rumah tangga kita, masjid yang kita bina selama ni anak-anak tengok runtuh, tak nak sedih kan. Lagi-lagi kalau berumah tangga ni orang kata kalau dah anak ramai rumah tangga hancur habis. Kesian dekat anak-anak. Jadi macam mana untuk kita nak memberi kebahagiaan tu kekal insya-Allah. Itulah tajuk dia hari ni. Hari-hari kita kena honeymoon memang. Hari-hari sebenarnya kita kena anggap pasangan kita tu kekasih kita sebenarnya. Walaupun tidak semudah yang kita cakap ni sebenarnya. Kita kenalah masing-masing kena memainkan peranan yang penting. Baik suami, baik isteri. Kalau isteri merajuk, suami kenalah buang ego, kenalah pujuk. Kalau si suami pula yang mengada-ngada, kan? Suami pula yang merajuk, si isteri ni kenalah memainkan peranan penting. Kadang-kadang ego tu yang boleh meruntuhkan rumah tangga. Jadi ego tu kita kena buang. Kalau betul kita sayang pasangan dan anak kita, pada pandangan saya. Ya, Dato' pun dah sentuhkan tentang isu emosi juga kan. Bila honeymoon ni kita ingat kena pergi ke satu lokasi. Tapi bila dah pergi tu bercuti, perasaan tu tak best antara suami isteri macam mana pula kan. Jadi kita nak tahulah Datin, dalam hari-hari honeymoon ni macam mana kalau ada perkara sikit-sikit yang buatkan kita rasa cepat marah dan kita nak jadikan macam setiap hari kalau boleh rasa sayang tu sama seperti awal-awal perkahwinan dulu. Susah nak cari. Masya Allah. Okey, sebenarnya kalaulah itu yang saya kata sebenarnya dalam rumah tangga ni dia bukan memainkan satu perasaan, dia memainkan dua perasaan, iaitu perasaan kita dan juga pasangan kita. Jadi kita dan juga pasangan kita ni kena pandailah. Bak kata saya tadi, kalau kita betul-betul menyayangi pasangan kita, kita cuba, contoh dia balik kerja katakan pukul 5 kan, kita cuba macam pukul 5 tu suami kacau isteri dulu ke, macam sayang you dah habis, kalau dah habis jomlah kita pergi kopi dulu ke, pergi minum-minum dulu sebab kalau dah balik anak ramai ni 8 orang, contoh macam saya 8 orang lah, so kalau balik ni anak ramai macam tu, so jadi kita pergi kopi dulu, quality time sekejap, dapat 1 hour 2 hours for coffee, dekat mana-mana lah, shopping mall pergi sekejap, lepas tu balik jumpa anak-anak, so jadi lagi rasa orang kata pasangan ni kena sentiasa bercakap lah sebenarnya, kena sentiasa berbual. Kadang-kadang kalau dah hilang komunikasi tu,
perbualan di antara suami isteri hilang, habis. Itu bahaya. Kita cari peluang, kita create peluang tu. Tapi Encik Saiful, itu kalau pasangannya saling memahami. Tapi ada pula yang tengah masak, suami datang tanya, jom pergi kopi. Alah awak ni, saya tengah masak, ada banyak lagi kerja nak pergi kopi. Tak payah duduk rumah. Macam mana situasi macam tu? Tak romantik langsung. Okey, terima kasih Sugita. Wow, hari ini Datin kita terpaksa dengar teori-teori yang dikemukakan orang bujang ni. Tapi bersedia tak apa. nak buat persediaan tapi tak apa. ni. Jangan risau. Sebab apa? Saya nak sentuh apa yang Datin katakan tadi betul. Sebab Sugita pasangan ni dia kena ingat, pepatah dia mengatakan bahawa orang yang berjaya adalah orang yang menjadikan hari ini lebih baik pada hari semalam. Orang yang terpedaya apabila menjadikan hari ini sama macam semalam. Dan orang yang gagal dianggap orang yang menjadikan hari dia hari ini lebih buruk daripada hari semalam. So samalah bila kita dah berumah tangga dan sebagainya, kita faham untuk kita berjadi di tahap yang duduk dalam kelompok orang yang sentiasa berjaya, iaitu hari-hari dia tu lebih baik daripada hari yang semalam. Subhanallah, bukan benda yang mudah Datin untuk dikekalkan, dan sebagai manusia mungkin benda tu adalah mustahil. Tapi apa yang Sugita katakan tadi betul. Ada kalanya waktu untuk kita bermesra tersebut mungkin waktu itu tak berapa dianggap sesuai oleh kita punya pasangan, sebagai contoh. So yelah, bab kata juga tengah sibuk masak tang-tung-tang, time itulah suami nak bermanja-manja. Dia tak kena lah kan. So dalam hal ini kedua-duanya perlu bijak, perlu bijak untuk mencari waktu. Sebab saya katakan tadi, bila sebut honeymoon, dia tak akan lari daripada dua perbuatan, iaitu melapangkan waktu ataupun meluangkan masa. Sebab kata yang Datin kata tadi, pergi coffee time dan sebagainya. Nombor dua, apa hasil yang kita nakkan daripada waktu yang kita spend tu? Of course, kebahagiaan. Sebab itulah ada pepatah mengatakan bahawa kita ni kalau kita nak cari kebahagiaan itu, mungkin kita sukar untuk mendapatkannya. Tetapi kalaulah kita didik hati kita untuk mensyukuri dan berlapang dada dengan apa sahaja yang kita ada tersebut di sekeliling kita tersebut, dan insya-Allah dia bahagia tu dia akan menjelma. So means maksudnya macam yang Hawa katakan tadi, persepsi masyarakat ataupun masyarakat yang ada kat luar sana, kalau sebut honeymoon mesti kena tempat yang mewah. So lepas tu overseas sebagai contoh kan. So bila tak salah, saya kata bagi yang mampu tak salah. Betul. Itu tak jadi masalah. Tetapi bagi yang dia melihat dari kacamata pasangan dia sendiri yang mungkin tak mampu untuk menyediakan keadaan ataupun situasi tersebut, maka seharusnya dia kena berlapang dada. So kena berlapang dada. Bak kata tahu kalaulah dah jiwa tu Datin nak ambil time bersama tu, nak romantik, belakang rumah pun boleh jadi. Betul. Kan bentang tikar jadi cantik kan. So tetapi masalahnya budaya sesetengah masyarakat ini terdidik dan terarah. Because faktor dia melihat faktor persekitaran itu, dan faktor persekitaran itu dijadikan kayu ukur kepada dirinya dengan pasangan, itu saya rasa tak berapa nak baguslah. Tak langsung nanti dia menzalimi ataupun dia memberi beban kepada pasangan tersebut. Dan boleh dikatakan setiap hari adalah proses untuk kita pelajari sesuatu mengenai pasangan kita. Tak kisahlah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun dah kahwin pun kan. Dan bagi Datin sendiri, betapa pentingnya honeymoon ini Pak Datin? Sebab biasa bila cakap honeymoon, orang akan kaitkan hanya pasangan sahaja. Dua orang ni pergi mana, honeymoon ke? Tapi kalau Datin sendiri dengan anak-anak, Encik Saiful pun bawa anak-anak sekali. Jadi macam mana ataupun betapa pentingnya honeymoon bagi untuk Datin? Me time orang kata kan. Me time. Alright, okey. Bagi pandangan saya, kalau dalam beralam rumah tangga ni, honeymoon yang berdua tu kadang-kadang memang terus terang saya cakap memang dah berkurang. Sebab apa? Sebab anak ramai, anak memerlukan time, anak kecil ni lah anak memerlukan kasih sayang kita. Anak-anak kita sikit-sikit nak mami, nak papa, nak mami, nak papa. Jadi kalau kita mengambil masa honeymoon ni macam terlalu lama, maksudnya macam contohlah suami colik saya 4 hari tak ada. Macam tu kan. 4 hari tak ada, meninggalkan anak-anak dengan pembantu sahaja. Anak-anak ni akan jadi macam tercari-cari sebab ada anak yang dah besar macam contoh 9 tahun, 8 tahun yang pandai dah pegang phone, mami where are you? Mami kenapa tak balik lagi? Mami 2 malam dah tak nampak. Benda macam tu membuatkan honeymoon kita pun macam tak best. Terus terang saya cakap, itu adalah alam rumah tangga. So jadi bila kalau you tanya pendapat saya sebagai seorang isteri dan juga ibu, saya lagi suka berhoneymoon membawa anak-anak saya. Itu yang bila suami kata, alah 2 hari ni tak payah bawa anak lah, macam saya macam, ibu ni lain tau. Ibu isteri memang
lain. Terus terang saya cakap. Saya rasa macam kalau bawa anak tu tenangnya hati saya. Tenangnya seronoknya anak-anak bersama saya. Saya suka sangat bawa anak-anak. So jadi saya suka anak-anak bersama saya. Saya tak suka, bukanlah tak suka berdua. Sorry sayang. Bukan tak suka berdua. Maksudnya saya suka anak-anak bersama saya. Saya dapat melayan anak-anak dan juga suami macam tu. Maknanya mungkin suami waktu malam lah kan. Siang-siang tu bawa lah anak berjalan-jalan macam tu dengan ada suami. Seronoklah, lagi happy saya rasa. Ketenangan lah seperti yang awak katakan tadi ada di situ bersama dengan anak-anak suami. Honeymoon yang extra. Okey, kita ada perkongsian daripada penonton kita di Facebook WHI dari Farah Faryanti. Katanya, Alhamdulillah walaupun saya dan anak OKU, arwah suami tetap sayang menjaga kami dan tetap ada gelak setiap ada kesedihan kami. Semoga arwah suami ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Amin. Selalu rindu kami pada arwah kerana candanya. Okay. Biasanya bila kita dalam perhubungan ni kan, ada kalanya bila bergaduh tu kita lupa sebenarnya masa yang kita ada bersama pasangan itu kan. Betul. Oleh itu, Encik Syaiful, macam mana kita nak nasihatkan kepada penonton kita ni lah, selagi masa yang ada konflik-konflik tu, janganlah terlalu nak fokus kepada masalah kan. Dan lagi satu pula, risau juga kalau bila dah lama berkahwin ni takut ada rasa bosan, ada rasa stagnan, mendata. Jadi macam mana Encik Syaiful? Okey, satu soalan yang bagus yang Hawa kemukakan. So bagaimana caranya seorang insan tu dia nak maintain kan? Yalah, kita faham emosi ni kejap naik, kejap turun dan sebagainya, dan kita tak pernah terlepas daripada perasaan marah, kecewa, suka, duka dan sebagainya. Tapi macam yang saya katakan tadi, so kebahagiaan itu dia bukan hadir di saat kita memiliki ataupun menguasai kesempurnaan itu semata-mata. Tetapi bagaimana untuk kita mensyukuri keadaan dan waktu yang terjadi pada ketika kita berada di tahap itu. Jadi of course lah untuk yang penonton di luar sana termasuk saya yang bercakap pada hari ini, jangan kita terlalu meletakkan kesempurnaan yang kita inginkan di bahu ataupun di dalam ataupun kepada pasangan kita. So kita tak akan dapat benda itu semua. Dan tetapi letakkanlah perkara itu juga, tanggungjawab itu adalah kepada diri kita. Dan apa yang paling penting Datin nanti mungkin boleh kupas nanti yang paling utama bab kata Datin tadi, cari waktu yang dan kebijaksanaan kita untuk mencari waktu yang mungkin kalau keluar honeymoon bersama dengan anak-anak, bawa anak-anak, so saya faham orang perempuan dia rasa tak secure kalau anak tak ada duduk dengan dia. Kan? So dan si suami pun kena faham. So kalau isteri duduk dalam keadaan yang tak selesa, fikirkan anak dan sebagainya, so matlamat nak cari bahagia tu dalam honeymoon tu dia tak akan muncul. Jadi biar dia bawa sekali tak apa. Kan? So cari waktu. Yang paling penting cari waktu. Yang kedua, capai matlamat dia itu bahagia tu. InsyaAllah. Okey, dan saya terbaca dalam Instagram dalam bahasa Inggeris, life is fragile, don't take it for granted. Say how you feel, do what you want. Kita katakan, luahkan perasaan kita. Dan mungkin sedikit daripada Datin lah di penghujung ini, bagi tips sedikit Datin. Okey, tips apa kebahagiaan. Kebahagiaan hari honeymoon, supaya hari-hari honeymoon. Kebahagiaan rumah tangga para wanita, para isteri, para ibu di luar sana, rasailah, orang kata rasailah hari-hari honeymoon. Rasailah. Kalau rasa macam tak rasai, buatlah. Create lah benda tu. Jadikanlah. Sebab ibu ni macam seorang pelakon sebenarnya. Ibu ni dia kena dengan anak berlakon macam ni. Dengan suami dia kena berlakon macam ni. Jadi dia kena createkan suasana cerita tu, cerita rumah tangga tu bagi cantik, bagi bahagia, bagi happy. Yang penting happy tu. Jadi macam mana? Ibu ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting. Iaitu isteri memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam rumah tangga. So kalau tiada isteri tak bahagia, susah nak cari, orang kata nak cari kesempurnaan rumah tangga tu susah. So jadi isteri ni memainkan peranan yang penting. So kepada ibu, kepada wanita di luar sana, try cari. Jika anda kurang bahagia hari ini, anda cuba cari dan create something yang boleh membuatkan anda, suami dan juga anak-anak happy. InsyaAllah. InsyaAllah. Selain itu berdoalah. Kita rumah tangga ni kita kena banyak berdoa. Sebab apa? Sebab rumah tangga ni apa orang kata macam tiang agama tu. Jadi kita kalau runtuh rumah tangga tu, masya-Allah, sayang sangat-sangat. Apa guna kita kahwin kan? Apa guna kita mendiri ke akad nikah tu, Ustaz? Jadi kalau kita boleh mempertahankan rumah tangga, kalau kita boleh menjaga rumah tangga dengan baik, cantik, insya-Allah dalam doa sekali, isteri punya doa tu, ibu punya doa tu, tiada hijab. So kalau kita sentiasa berdoa, insya-Allah rumah tangga kita bahagia dunia akhirat, insya-Allah. Amin. Penutup yang begitu cantik sekali daripada Dr. Rebecca.
Datin lupa. Datin kena sebut tadi. Doakan supaya diorang honeymoon tahun honeymoon tahun depan. Kahwin dulu. Baru honeymoon Cik Saiful. InsyaAllah. Gurau, jangan marah. Okey, baik. Kami berharap perkongsian daripada Datin Rebecca dan Cik Saiful memberikan anda persepsi yang cukup berbeza mengenai honeymoon lah. Hari-hari honeymoon. Mungkin hujung minggu ni bolehlah anda guna tika ke, buat kempen dekat belakang rumah ke, bersama dengan anak-anak dan juga keluarga. Baik, sekali lagi terima kasih Datin Rebecca dan Encik Saiful. Semoga Hawa kahwin dululah ya. Kita tengok macam mana nanti. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan dalam segmen tajaan hari ini kita akan bersama dengan Dato' Azrul Muhammad Razi selaku pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Selamat tengah hari, Dato'. Selamat tengah hari, Sugi. Cantik Sugi hari ini. Terima kasih, Salam Dato'. Jumaat. Okey, Datuk dan tahniah Datuk atas graduasi MBA Datuk, dan Datuk boleh teruskan dengan perkongsian hari ini. Terima kasih Sugi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Sugi, kalau kita bercakap mengenai Pink Oktober ya, yang mana bulan lepas adalah kempen kesedaran kanser payudara, yang sekarang ni pula kita berada di bulan November ya, kempen kesedaran kesihatan lelaki. Saya percaya semua lelaki inginkan kesihatan yang baik ya, walaupun kadang-kadang kita dengar macam-macam masalah lelaki ni berkaitan dengan kanser prostat, Sugi ya, yang mana ya kalau kita perhatikan ya, kesihatan yang baik ni adalah inspirasi kepada semua orang ya, Sugi ya. Saya kira seperti tadi Ustaz kata ya, dia kata setiap hari kita mesti lebih baik ya daripada hari yang sebelumnya. Sama juga ya, kalau boleh kita nak kesihatan kita semakin baik ya, tak nak ada masalah kesihatan ya. Kadang-kadang kesihatan yang kurang baik, yang merudum ni menyebabkan kadang-kadang kita belenggu, rasa runting ya, tak selesa, cepat penat, letih, lesu ya. Seiring peningkatan usia juga kalau kita perhatikan ya, ramai antara kita yang ada masalah kesihatan, penyakit berangkai ya. Dan anda lihat video kat kasih TV Sugi ya. Nenek saya berusia 83 tahun ya. Tahun depan dia dah 84 tahun. Alhamdulillah ya, masih sihat, bertenaga, cergas ya. Sebab apa, nenek saya seorang yang mengamalkan pemakanan sihat yang seimbang ya. Dan tak lupa juga ya, nenek saya mengamalkan makanan tambahan seperti platinum drink. Saya kira ya, platinum drink ni adalah sumber nutrisi dan juga vitamin yang mana pengambilannya dapat membantu ya meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan. Bayangkan Sugi, kadang-kadang ada di antara kita ya, walaupun belum lagi berusia, masih muda ya, buat kerja sikit, dah lesu, dah penat ya, pening-pening dan sebagainya. Saya kira seperti mana saya katakan ya, pemakanan seimbang sangat penting, gaya hidup sangat penting ya. Dan jangan lupa dapatkan satu makanan tambahan booster ya, sebagai sumber kesihatan yang sangat baik. Saya kira ya, platinum drink ni menggabungkan ya sumber-sumber terbaik seperti buah makuberry ya, buah-buahan yang tinggi antioksidan ya, yang mana mengikut kajian secara terperinci ya oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah, yang mana ya kita gunakan formulasi khas platinum drink ni, Sugi ya, buah makuberry ni mempunyai kajian klinikal yang sangat baik untuk kesihatan ya. Sebab tu kita gunakan buah makuberry ni, sebab apa? Ianya adalah buah yang paling tinggi sekali kadar antioksidan ya berbanding dengan buah-buahan lain. Dan juga ya, kita turut rumuskan dengan buah-buahan superfruit yang lain, menjadikan platinum drink ni sebagai minuman tambahan booster ya, yang mana yang sangat efektif, berkesan untuk pengguna-pengguna bila mereka amalkan ya, mereka rasa lebih bertenaga, cergas. Dan alhamdulillah Sugi ya, saya juga di HQ Asia menerima maklum balas daripada pengguna ya, yang mana mereka gunakan platinum drink ni, mereka dapati kesihatan bertambah baik ya. Tak kurang juga Sugi, alhamdulillah platinum drink di pasaran ya terus menjadi pilihan utama pengguna nombor 1 Sugi ya. Sebab apa? Ramai pengguna-pengguna sebelum ni mereka pilih jus lain ya, tetapi alhamdulillah bila mereka amalkan platinum drink, mereka merasai ya keberkesanan, kesihatan bertambah baik Sugi. Ini adalah satu kebanggaan bagi saya Sugi, yang mana ya platinum drink ni seperti mana saya katakan, anda tak perlu risau ya, formulasi berasaskan bahan semula jadi tanpa bahan terlarang ya, yang mana diolah secara sihat, secara alami ya, yang mana formulasinya sangat-sangat bagus ya untuk anda yang nak amalkan platinum drink ni Sugi ya. Dan seterusnya ya, saya kira ya, seperti mana saya katakan tadi, platinum drink ni anda boleh amalkan waktu pagi, 15 hingga 30 ml dah mencukupi Sugi ya. Dan kemudiannya waktu malam anda boleh amalkan jus khasiat lega, yang mana jus khasiat lega V Asia ni Sugi ya, pack 250 ml, harga dia RM55 saja, yang mana sangat bagus ya sebagai sumber pelawasan ya, yang mana saya kira penghadaman anda lebih baik ya bila anda amalkan jus khasiat lega ni. Sebab apa? Menggabungkan 5 ramuan herba terbaik ya, seperti madu, cuka apple, halia, bawang putih dan juga lemon ya, yang mana khasiat bawang putih ya digunakan di negara China sebagai sumber antioksidan, yang mana mereka percaya ya, pengambilan bawang putih ni dapat membantu ya membuang lebihan angin dalam tubuh badan secara tak langsung juga ya. Masyarakat di negara China mereka percaya khasiat bawang putih ini dapat membantu memanjangkan hayat seseorang. Dan platinum drink ni Sugi dijual pada harga RM99 ya di Jombai.my, yang mana ada potongan diskaun istimewa. Anda amalkan platinum drink waktu pagi,
Waktu malam jangan lupa dapatkan jus saset lega ni, amalkan 15 hingga 30 ml dah cukup memadai ya. Kalau saya amalkan jus saset lega ni Sugi waktu malam, bila saya tidur ya, saya kerap buang angin ya, dan tak kurang juga ya pengguna-pengguna saya yang mana mereka amalkan jus saset lega, mereka turut merasai ya kesan yang sama. Yang mana saya kira sangat bagus untuk penghadaman anda ya. Usul kita lebih baik ya, harga RM55 sangat mampu milik, anda boleh dapatkan di Jombai, yang mana dalam jus saset lega ni Sugi seperti yang saya katakan ya, ada bawang putih dan juga halia. Kedua-dua ramuan ni sangat bagus ya untuk kata orang tu melancarkan dalaman kita, peredaran darah, dapat membantu ya membuang lebihan angin ya, yang mana ini adalah fakta yang sangat-sangat bagus, yang mana anda boleh amalkan khasiat bawang putih dan juga halia ni. Dan juga ditambah baik dengan lemon dan juga madu. Saya kira ya formulasi yang cukup premium ni anda amalkan waktu malam, insyaAllah ya kesihatan kita bertambah lebih baik Sugi ya. Baik, dan yang terakhir, satu lagi seterusnya, jangan lupa dapatkan juga lotion panas asli. Saya faham kadang-kadang kita ni cepat letih, lenguh ya, kurang bermaya lutut kita dan sebagainya. Jadi lotion panas asli ni anda boleh gunakan sebagai lotion urutan serbaguna, yang mana kalau saya Sugi, saya suka guna waktu malam sebelum saya tidur, saya sapu kat perut ya. Sebab apa? Saya nak pinggang saya ni lebih ramping. Dan bagi anda ya, yang ada masalah stress mark, keserakahan ya, boleh dapatkan juga lotion panas asli ni. Guna sikit dah cukup. Yang mana lotion ni menggabungkan 7 herba yang sangat bagus ya, berbeza dengan lotion-lotion lain kat pasaran. Ini adalah lotion panas satu-satunya yang saya kira cukup premium. Ada ramuan kolagen baik untuk kulit ya, harga RM26 sahaja Sugi ya. Dan secara ringkasnya hari ini, bagi anda yang nak dapatkan produk biasa, boleh dapatkan di jombai.my dengan potongan diskaun istimewa. Boleh juga beli di Shopee dan juga di Lazada Sugi ya. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Viasia baru beli, sebab apa? Viasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Dengan pembelian RM100 ke atas, anda akan mendapat tote bag Viasia ini secara percuma Sugi. Okey. Dan secara ringkasnya, untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh, waktu pagi jangan lupa amalkan Platinum Drink sebagai sumber vitamin dan juga nutrisi. Waktu malam untuk kesihatan yang lebih baik, jangan lupa minum jus khasiat lega ni, harga RM55, Platinum Drink RM99. Kalau beli secara online ataupun di kedai-kedai jamu, ada potongan diskaun yang lebih istimewa. Lotion urutan harga RM26 saja Sugi. Dan bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Viasia baru beli, dan jangan lupa Sugi dapatkan barangan Viasia ya, sebab apa? Sebab kita dah cepat kehabisan. Terima kasih, jumpa lagi. Baik Datuk, terima kasih banyak-banyak Datuk atas perkongsian itu tadi. Baik, anda di rumah, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Hawa dan juga saya. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Okey, hari ini Jumaat kan, mungkin ada dalam kalangan anda sudah pun berhujung minggu, ada baru esok dan juga Ahad baru nak weekend kan, baru nak hujung minggu. Apapun perancangan anda, kita nak ingatkan kembali agar berhati-hati sebab ada berita yang kita baru terima tentang varian baru COVID-19 iaitu varian Omicron. Ya, betul. Kes pertama varian Omicron dikesan di Malaysia melibatkan pengembaraan bukan warga negara dari Afrika Selatan dan disahkan dengan saringan ujian City Value ataupun nilai kitaran ambang 26.8. Jadi berhati-hati di mana jua anda berada. Mungkin yang tengah buat persiapan untuk honeymoon, Hawa. Honeymoon, hari-hari honeymoon kan. Anda bolehlah buat honeymoon esok mungkin. Sebab topik kita ada kaitannya dengan mungkin topik esok ada kaitannya dengan anda yang mungkin ingin membuat honeymoon. Tapi sebelum itu, kami nak baca jugalah komen-komen daripada anda di Facebook. Okey, ada dari Pok Jik katanya saya setuju dengan tajuk hari ini. Kalau boleh honeymoon sampai akhir hayat. Daripada Sharifah Rozaini, single no honeymoon. Tak lama lagi, insyaAllah. Siti Khatijah pula berkata, saya dan suami memang suka bawa anak-anak sekali pergi bercuti ataupun honeymoon. Jadi sesiapa saja yang selalu pergi honeymoon, kami tumpang bergembira lah dengan anda yang sentiasa happy selalu kan. Saya suka yang ini. Mastura Abdul Ghani berkata, senang aja masak laksa Johor, suami akan tersenyum melirik. Keluar dari kedai kaktus dan makan Ye Meeting berkongsi satu pinggan. Itu pinggan. Itu pun cukup sweet, manis. Tapi kan sebenarnya Sugi, dekat rumah pun boleh honeymoon. Boleh buat piknik juga kat rumah kalau tak hujan lah. Itulah yang akan kami bawakan untuk anda esok. Jom berpiknik. Manalah tahu anda dah buat persiapan untuk masak hujung minggu ni. Anak-anak pun tak ada nak buat apa-apa. Jadi bolehlah kita gunakan kreativiti kita yang
dirian sendiri. Macam Puan Mastura ni masak laksa kan, anda pun bolehlah masak laksa. Laksa Johor ke Jakarta ni? Laksa Johor, betul. Suaminya suka laksa Johor. Mungkin suami anda, anak-anak anda suka masakan anda yang tersendiri. Kalau awak esok ada apa-apa plan tak, Hawa? Alah, saya esok kerja. Pastinya tak ada honeymoon buat kami berdua. Kita belum lagi. Tapi bagi saya kan, piknik sekarang ni dah jadi moden, dah jadi macam-macam tau. Bila nak sambut hari lahir, okey, nak tema dia piknik. Jadi apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita tahu macam mana nak dekorasi yang cantik-cantik ketika berpiknik nanti ke? Bolehlah anda tumpang, anda kongsikan gambar-gambar kalau anda sedang berpiknik esok. WHI membawakan anda topik Jom Berpiknik. Sehingga berjumpa lagi, jaga keselamatan anda, ikut SOP sepenuhnya. Terima kasih, jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan